Dialah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian kita tentang Fiqhul At'imah wal Ashribah, The Science of Food and Drinks, ilmu tentang pemakanan dan peminuman menurut syariat Islam. Di mana kita pada kuliah yang lalu atau sesi yang sebelum pada ini, kita dah masuk pada tajuk makanan yang diharamkan menerusi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah kita menghabisi tajuk makanan dilarang menerusi ayat-ayat Al-Quran secara khusus, ada 10 yang telah kita bincangkan, kita masuk pula makanan atau minuman yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah, tapi Nabi lah sebut dalam hadis-hadis baginda, ya. Dan sesi yang lalu kita dah masuk makanan yang pertama yang dilarang, iaitulah binatang yang bertaring. Kebiasaannya binatang buas lah, ya. Kerana Rasulullah SAW ada menyebut dengan jelas dalam beberapa hadis baginda SAW. Sebab itu majoriti memfatwakan begitu. Haiwan yang bertaring, ofalah haiwan buas, seperti singa, harimau, apa lagi, ya, fikir sendirilah, ya, adalah haram dan tidak boleh dimakan sama sekali. Kenapa saya kata majoriti? Kerana ada segelintir kata makruh sahaja, tidak haram, ya. Dan itu sebenarnya pendapat dalam mazhab Maliki. Al-Imam Malik rahimahullah dan ulama-ulama Malikiyah tidak melihat ia sebagai haram di atas dasar-dasar tertentu yang tak perlulah saya ulas. Tapi majoriti berpendapat tidak boleh, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, ya. Kerana hadis-hadis yang telah saya bacakan pada tuan-tuan jelas sekali. Pertama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah daripada Abi Sa'labah Al-Khushni ataupun Al-Khushani, ya, di mana kata beliau, naha Rasulullah an akli kulli zinabin minas sibah. Rasulullah SAW melarang memakan apa-apa yang berkuku daripada haiwan buas. As-sibah ialah haiwan buas, ya. Kalau bukan haiwan buas sekalipun, tapi jenis cari makan dengan kukunya, dengan taringnya, ya. Na mana taring, silap saya baca salah tadi. Kata Abi Sa'labah Al-Khushani, nah Rasulullah SAW an akli kulli zinabin minas sibah. Rasulullah SAW melarang memakan setiap yang bertaring daripada haiwan buas. As-sibah ialah haiwan buas, ya. Jadi kalau kita tahu ke harimau, singa, tu lah kita tahu, ya. Itu haiwan buas. Ada haiwan dia tak buas tapi dalam konteks yang sama, dia whole family, seperti kucing, ya. Kucing dia bukan haiwan buas ke? Tak, tapi tak boleh dimakan juga, kerana ia juga tertakluk kepada haiwan yang memakan atau mencari mangsa dengan taringnya. Kucing dengan taring juga atau ada, ya. Jadi tidak boleh, ya. Hadis sunnya ialah hadis daripada Abi Hurairah dan Sahih Muslim. Kullu zinabin minas sibah fa akluhu haram. Setiap yang bertaring daripada haiwan buas ialah haram, ya. Dan ada lagi ataupun terdapat beberapa riwayat yang lain daripada sahabat yang berbagai-bagai seperti Ibn Abbas, Ma'ad bin Yakrib, Jabir, Ali bin Abi Talib, dan ramai dalam list yang ditulis oleh Syekh Abu Ubaid As-Sidawi dalam buku ini, ya, yang tak perlu saya baca lah, ya. Cerita dia haiwan cari makan atau mangsanya dengan taring. Of course lah, kalau dia haiwan buas atau dalam konteks haiwan buas, maka dia tidak dibolehkan menerusi ataupun menurut pendapat majoriti para ulama, ya. Baik.
Buaya pun sebenarnya termasuk juga buaya. Buaya ni dia ada dua alasan. Pertama kerana dia nabi minas sibak. Dia guna taring juga. Konteks hadis tadi juga. Dan kedua ialah dia adalah haiwan dua alam. Ya. Ya'ishu fil barri wal bahri. Di air pun dia hidup, ataupun di darat pun dia hidup, di air pun dia hidup. Tak boleh lah. Dia panggil haiwan dua alam. Baik. Dan saya dah baca juga hadis Abi Ammar yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, di mana dia bertanya tentang Jabir tentang dubuk. Tentang tobak. Tobak ni yang Melayu kata dubuk lah. Dubuk ni sekali tengok macam sibak, macam haiwan liar ataupun haiwan buas. Ya. Dan dia pun seakan-akan makan dengan taringnya juga, kerana dia menyak-nyak masanya dengan taring. Tapi dia tidak sama dengan harimau atau singa atau sibak, haiwan-haiwan liar yang seumpama itu. Kerana katanya taring dia tidak kuat. Dia bukan betul-betul macam haiwan berkenaan lah. Sementara memang Nabi membenarkannya. Hadis itulah hadis Abi Ammar dalam Sunan Abi Daud, di mana dia tanya Jabir, dobak ni boleh makan ke tidak? Dan Jabir kata boleh makan. Siapa yang cakap boleh makan ni? Dia kata Nabi cakap. Jadi boleh lah. Jadi ulama kata pasal apa Nabi benarkan makan dubuk, walaupun dia seakan-akan sibak, haiwan liar juga, haiwan buas juga kan. Kata mereka kerana taring dia tidak kuat. Dia bukan jenis macam singa dengan harimau lah. Betul tak? Ada dubuk macam singa atau harimau boleh bunuh mangsa dia begitu mudah sekali. Tak. Biasa dubuk ni hok member tu bunuh dah lagi ambil. Betul tak? Tak pernah tengok dalam YouTube ataupun National Geographic. Selalu tengok lah. Kita minat juga dulu tengok. Saya ada tengok juga dulu lah. Sekarang tak ada nak tengok. Nanti tuan-tuan tengok sendiri lah ya. Ala kulli hal dia dibenarkan Nabi. Dan alasannya begitulah kata para ulama. Tapi kita tak ada kot. Ada lubuk sini? Tak ada. Lubuk ni biasa dekat Australia ya. Kat tanah Arab pun ada juga, kat padang pasir ya. Dan biasanya dia berkawan-kawanan. Dia ada grup dia. Dia bukan seorang-seorang. Kalau dia seorang-seorang, dia pun kena makan harimau dengan singa juga. Dia biasa berkumpulan lah. Dan biasa kita lihat, tak tahulah yang saya tonton dulu sebelum benda ni, kalau rimah tu gigit ataupun bunuh mangsa dia seorang-seorang, tiba-tiba mari sekumpulan dubuk, lari rimah tu, takut dia dubuk. Pasal dubuk ni ramai. Bila ramai dia strong lah. Rimah ni memanglah kuat ataupun singa, tapi sebab dia seorang. Kuat tak kuat? Kalau seorang, ya tak? Lari kawan tu ya. Tapi kalau dia seorang, dia pun kena faham juga dengan harimau atau singa ya. Baik, malam ni kita nak masuk yang kedua. Haiwan yang dilarang menerusi hadis Rasulullah SAW. Itulah haiwan yang mencari mangsa dengan kukunya, atau juga disebut dalam buku ini haiwan yang berkuku tajam. Di makhlab minat tayr, dan kebiasaannya ia adalah burung-burung ya. Majoriti ulama melarang memakan burung lah, terutamanya yang berkuku tajam. Of course lah yang mencari mangsa dengan kukunya ya. Di atas hadis Nabi yang jelas juga dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas, katanya naha Rasulullah an kulli zinabin minas siba wa an kulli zi makhlab minat tayr ya. Kalau hadis Abi Sa'labah Al-Khushni tadi, dia hanya sebut hak bertaring saja. Tapi hadis Ibn Abbas ini yang very well known ataupun famous hadis, dia sebut burung yang berkuku juga. Kata beliau, Rasulullah SAW melarang memakan setiap haiwan yang mempunyai taring daripada haiwan buas dan burung yang mempunyai kuku yang tajam daripada burung ya. Cerita dia macam haiwan buas juga lah. Tadi cari mangsa dengan taringnya dan kadang-kadang kukunya juga. Kita tengok macam harimau singa tadi kan, dia taring satu hal, kuku pun ia juga ya.
Tapi kalau burung, taring tak ada lah, tapi kuku dia tu. Ya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam bukunya At-Tahzib, dilarang memakan burung yang berkuku tajam seperti burung garuda, burung helang dan yang sejenis dengannya. Jenis burung hak besar-besar tu lah. Ya. Burung hak kecil-kecil ni kadang-kadang dia pun cari makan dengan kukunya juga, tapi kuku dia tak strong. Berbeza dengan haiwan-haiwan, burung-burung yang memang betul-betul dia punya kuku tu besar, tajam dan betul-betul dia mencari masa dengan kukunya. Dia boleh bunuh haiwan lain. Ada burung kecil-kecil ni cari makan dengan kuku juga, tapi dia tak bunuh, ya, haiwan-haiwan yang lain. Ya, betul tak? Tapi kadang bunuh juga lah. Tapi cerita dia burung kecil-kecil ni dia tak termasuk dalam konteks zi makhlaq min at-tayr, yang berkuku tajam daripada burung-burung. Kemudian Abu Ubaid As-Sirawi menerangkan apakah alasan dilarang memakan makanan seumpama itu. Katanya, kata sebagian ulama, haiwan-haiwan yang seumpama ini mempunyai tabiat yang ganas, ya, mencengkam masanya, membunuh masanya, dan dikhawatiri tabiat buruk haiwan ini jika dimakan ia akan memberi kesan atau pengaruh kepada orang yang memakannya. Kata dia begitulah, walaupun sebagian lain tidak bersetuju, ya tak? Ramai orang jahat tak sebik makan benda-benda begitu pun jahat juga. Ramai orang yang kasar-kasar, jenis, ya, tabiat macam haiwan ni, kadang dia tak makan haiwan-haiwan yang macam ni pun dia jahat juga, tabiat macam haiwan juga, ya tak? Katanya begitulah, ya. Walau bagaimanapun ia telah dilarang oleh Nabi, cuma Nabi tak beritahu sebab. Jadi ulama buat mailah masing-masing dengan sebab atau ilah masing-masing. Dan dulu saya pernah sebut tuan-tuan, hukum ni ada dua. Satu hukum yang ta'abbudi, tak perlu kita cari sebab musabab, tak perlu kita cari ilah atau reason di sebaliknya, ya tak? Kebiasaannya hukum akan bersabit ibadat lah. Siapa Allah Ta'ala suruh sembahyang zuhur 4 rakaat? No reason, tak tahu. Sebab dia ta'abbudi, dia absolute ibadat. Tak tahu alasan pun tak apa, dan kita memang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Kerana ini hanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kita tak tahu rahsia di sebaliknya. Nabi tak beritahu. Ya tak? Kalau Nabi tak beritahu, tak tahulah. Kenapa sembahyang maghrib 3 pula? Dan kenapa subuh 2? Patut subuh bagi lebih sikit. Dahlah kita nak bangun awal. Alah sembahyang 2 je. Contoh. Ya. Tak tahu. Ini hukum ta'abbudi. Ya. Tak tahu sebab-musababnya, dan memang ulama tidak pernah menerangkan sebab musababnya. Mana no illah, ataupun kita kata tidak ada illah, ataupun tak perlu dicari illah. Dia betul-betul daripada Allah. Ya. Ada lagi satu hukum dia panggil mu'allal. Mu'allal ni maksudnya walaupun Nabi tak bagi tahu alasan, kita boleh cari alasannya. Ini selain ibadat yang melibatkan urusan kita sesama kita, kita dengan persekitaran, boleh. Ya. Dalam hak ehwal munakahat, dalam hak ehwal jinayat, dalam hak ehwal muamalat, kehartaan, dan dalam fiqh makan minum juga, dan pemakaian. Semua ada illah. Walaupun sebagai illah diberitahu oleh Nabi, sebagai tidak diberitahu oleh Nabi atau oleh Allah Ta'ala sendiri, ulama boleh, atau sesiapa saja yang ada keahlian dalam bab pakam ni, dia bolehlah bawa mari illah menurut pandangan dan pendapat dia sendiri. Tapi hak praktikal lah, hak relevan lah, hak ada mukai lah, mana benda ni nampaknya macam tu, ya. Sama dalam kes ni pun, kenapa Nabi tak bagi? Katanya tabiat haiwan ni tak baik. Jadi takut-takut kita pun ada tabiat yang serupa. Katanya begitu. Sebagai lain pula mengatakan bahawa haiwan ini tertakluk kepada haiwan yang memakan najis. Ya. Singa makan najis ya. Ya. Dia nak makan, dia bunuh dulu haiwan lain. Bila haiwan tu mati tanpa disembelih dengan sembahyang syarak, dia jadi najis. Makai kan najis, kita dah bincang dulu. Jadi dia makan najis.
Dan kita dilarang untuk memakan haiwan yang memakan najis. Naha Rasulullah an aklil jallalati wa albaniha. Hadis Ibnu Umar tu, hadis Abi Daud. Jadi depa ni dia makan najis. Dia bunuh haiwan tu mati jadi bangkai. Kemudian dia makan. Ada mungkin lagi ada alasan-alasan sebab-sebab ataupun illah yang lain yang dikemukakan oleh para ulama. Tapi dia tidak base kepada nanah yang ada, itu hanya pendapat mereka sahaja. Dan kita boleh untuk bersetuju dan boleh untuk tidak bersetuju. Kerana this is only a theory. Ini hanya teori saja. Ya. Dan kalau ada sokongan-sokongan menerusi kajian-kajian saintifik, itu lebih baik mengukuhkan teori berkenaan. Ya. Jadi cerita dia tak boleh lah, ya. Boro-boro seumpama ini, ya. Baik. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? 15 minit lah. Ada pula yang mengatakan bahawa ni Syekh Al-Ustaz At-Tabar, saya pun tak kenal siapa dia. Rasulullah SAW melarang memakan makanan daripada haiwan seumpama itu kerana dagingnya keras. Kata dia begitulah. Baunya juga tidak enak, sehingga tidak baik untuk pencernaan manusia dan akan sulit untuk dicerna oleh perut mereka. Kata dia begitulah. Ya. Tapi kita makan daging yang lain pun keras juga. Daging lembu ada juga, keras ada juga ada. Daging itik-itik. Tuan-tuan pernah makan itik? Oh, keraslah daging itik. Kalau rebus setakat sejam tu, tak lembek-lembek lagi. Ya. Saya kalau balik Kelantan, every morning memang saya akan pergi kedai after subuh tu, pukul 7, 7.30 macam tu. Sarapan pagi saya ialah nasi gulai itik dengan teh tarik. Every morning. Kalau saya balik 5 hari, 5 pagi lah saya makan nasi gulai itik. Oh, syukur sangat. Sini tak ada. Ya. Masa balik Kelantan lah saya makan. Ya. Last week pun saya balik, ya, pagi-pagi semain subuh di surau, bukan surau lah, masjid. Ada satu masjid lah di Tumpah tu, masjid baru besar. Ramai orang pergi Kelantan dah ambil gambar kat masjid tu. Dekat apa nama tempat tu saya tak ingat. Saya pun duduk lalu-lalu situ banyak kali. Pasal orang dua nak balik rumah saya. Tapi first time lah saya berhenti semain subuh di situ. Ya. Tapi daripada habis dah subuh, saya sampai 6.30 daripada habis semayang. Jadi saya berhenti, saya semayang kat belakang lah, saya ada ruang tu musafir. Kemudian after semain subuh, saya berhenti kat kedai depan sikit. Makan apa? Makan gulai itik dengan teh tarik. Pagi-pagi mula-mula sapa habis gulai itik tu. Sebab saya suka. Nak cerita itik dia keras tuan. Bahkan bukan kata itik, ayam kampung pun begitu juga, keras kan. Jadi tak tahulah teori dia ni betul atau tidak. Mungkin mudah-mudahan ada sokongan daripada saintifik, tapi tak dinyatakan dalam buku ini. Tapi itu pendapat dia saja. Dia kata daging dia keras, tak elok untuk pencernaan, katanya lah, ya. Tak tahulah ada sokongan saintifik atau tidak. Baik. Itu haiwan yang kedua yang dilarang menerusi hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Baik. Yang ketiga yang dilarang juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ialah al-humur al-ahliyah, ya, atau juga disebut sebagai al-himar al-ahli. Himar ni maksudnya keldai lah. Kalau satu himar atau hamir, kalau banyak humur, ya. Al-ahli atau al-ahliyah, hok jino yang orang bela. Adapun kedai liar yang terdapat di padang pasir, di hutan-hutan yang tidak jinak, itu harus. Hak tak boleh ni hak kita bela, hak jinak-jinak ni tak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Katanya, naha Rasulullah yauma Khaybar an luhum al-humur wa rakhasa fil khayr. Ya.
Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging-daging keldai-keldai. Dan Nabi memberi keringanan atau rukhsah pada daging kuda. Ya. Dalam riwayat yang lain juga daripada beliau, innahum zabahu yauma Khaybar al-khayla wal bighala wal hamira fanaha Rasulullah minal bighal wal hamir wa lam yanha 'anil khayl. Mereka menyembelih ketika peperangan Khaybar. Pernah dengar peperangan Khaybar? Nabi memerangi orang Yahudi di Khaybar. Adalah kisah dia, kita belajar dalam sirah kan. Pada waktu itu sahabat-sahabat ni masuk 3 jenis daging. Pertama daging kuda. Kedua daging bighal. Bighal ni ialah keldai juga, tapi kacukan daripada kuda dan keldai jadi bighal atau bagal. Kita dua-dua keldai. Himar pun kita panggil keldai, bagal pun kita panggil keldai. Dia sebenarnya keldai, himar atau hamir. Kalau singular lah, kalau plural humur. Adapun bagal dia bukan keldai, tapi kacukan daripada kuda dengan keldai keluar bagal. Ya. Jadi 3 jenis daging ni lah. Ada satu lagi daging hemar lah, daging keldai. Ada daging kuda, ada daging bagal, ada daging keldai. Dia boleh masuk 3 jenis daging ni lah. Ya. Maka Nabi SAW melarang daging bagal dan keldai. Dan Nabi tidak melarang daging kuda. Mana dia pun masuk 3 daging ni, 2 ni tak boleh. Bagal dengan keldai. Bagal ni anak keldai juga, tapi kacuk dengan kuda. Adapun kuda Nabi memberi keringanan. Pasal apa 2 nas ni? Dan ada lagi nas-nas yang lain disebut memberi keringanan, memberi rukhsah, Nabi benarkan kuda. Kenapa begitu? Kerana sebelum pada itu tuan-tuan, kuda tidak dibolehkan untuk memakan. Ya. Memang ada beberapa nas, antara lah sunat Abi Daud, di mana Rasulullah SAW melarang memakan daging kuda. Nahan Nabi an akli luhumil khayl. Nabi melarang makan daging kuda. Ya. Dan memang sebahagian para ulama tidak mengharuskan sampai ke hari ini, ataupun dalam mazhab dia tak benarkan makan kuda. Walaupun dia tak kata haram, tapi dia kata makruh, kerana Nabi melarangnya. Ya. Dalam hadis itulah Nabi tak makan kuda. Dan kata sebahagian para ulama, umpama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', memang Nabi tak bagi makan kuda pada peringkat awal. Mula-mula dulu tak boleh makan kuda, tapi at the end ketika peperangan Khaybar, saya tak pastilah tahun ke berapa Hijrah, tahun ke-6 Hijrah ke 7 Hijrah. Nanti tuan-tuan tengok balik dalam sejarah. Saya ni tak pemain sangat sejarah ni, tapi ujung-ujung lah ya, Nabi membenarkannya. Dan kata An-Nawawi, hadis yang Nabi larang itu, hazal hadis mansukh. Hadis ini telah dinasahkan. Mana peringkat awal Nabi tak bagi makan, tapi at the end of the day Nabi membenarkannya. Sebab itulah hadis-hadis yang sahih ni, Nabi memberi rukhsah, Nabi memberi keringanan untuk memakannya. Sebab apa dia kata begitu? Kerana sebelum memang tak boleh. Ya? Boleh. Dan memang agama ni tuan-tuan, kalau kita lihat dalam banyak hal, dia tak berlaku one shot. Ya tak? Dia di sana sentiasa ada apa yang disebut sebagai at-tadarruj fil ahkam. Graduality in jurisprudence. Maknanya agama ni ataupun sebagai daripada hukum hakamnya. Dia bukan seketul turun, tapi dia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dia ada proses dia, dia ada marahil dia. Ya. Kadang-kadang dulu-dulu atau peringkat awal kenabian, Nabi benarkan. Mana ada kelonggaran-kelonggaran tertentu, bolehlah cerita dia. Tapi ada yang dah boleh, dia tak boleh. Ya. Ingat semua benda ni gerbu selalu. Tak, dia sikit demi sedikit. Ya. Hatta Qardawi dalam bukunya The Major Principle of Islam, Khasa'isuddin al-Islami, memang ada satu bab tu, antara ciri-ciri penting agama ialah adanya graduality, at-tadarruj dia panggil. Ya.
Itu melibatkan prinsip agama lah. Dan saya memang suka bab prinsip-prinsip agama ni. Sebab saya dulu tuan-tuan, our first subject semasa masters ialah prinsip-prinsip agama, pengajian prinsip syariah. Ya. Sebab itu saya ajar fiqh apa pun, fiqh ibadat ke, fiqh munakahat ke, fiqh muamalat ke, fiqh jinayat ke, atau fiqh makan dan minum seumpama ini. Di samping kita sebut hukum hakam yang ada, kita terapkan juga prinsip-prinsip yang ada hubung kait dengannya. Kerana prinsip ni penting tuan. Prinsip ni kita kata macam usul agama. Dia punya basic. Kalau prinsip kita betul, insya-Allah ilmu tak banyak pun tak apa. Tapi kalau prinsip tak betul, ilmu banyak pun dia takut-takut tersasar. Sebab prinsip ni kita macam landasan. Sebanyak-banyak hukum hakam ni dia tak lari daripada prinsip-prinsip agama yang telah digariskan oleh para ulama kita, yang diambil daripada nanas yang ada. Ya. Dan salah satunya itulah graduality, tadarrus. Banyak hukum hakam ni dia step by step. Banyak. Ya. Termasuk dalam bab ni. Ya. Ada benda dulu Nabi benarkan. Dulu tuan-tuan, sembahyang boleh bercakap. Boleh sembang dalam bercakap. Boleh sembahyang sambil sembang boleh. Ya. Kunna natakallamu fi shalah. Yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa jambuhu fi shalah. Falamma anzalallah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Umina bisukut wa nahana 'anil kalam, ataupun wa nuhina 'anil kalam. Kata Zaid bin Arqam, dulu kami bercakap masa sembahyang. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari. Hari tu ada Sahih Bukhari ya. Sebab tu kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari, ada hadis cakap lah. Lama kening kita ingat tak boleh bercakap masa sembahyang. Ni boleh bercakap hadis cakap. Tu hadis kat dulu tu. Hadis tu memang sahih, memang ada dalam buku-buku hadis. Tapi itu adalah peringkat awal agama. Early time of prophecy. Mula-mula kenabian dulu macam tu. Sebab tu hadis ni pun kena ada keterangan dia. Tak boleh bulat-bulat ambil begitu. Ya. Ya tak? Kena tengoklah uraiannya macam mana ya. Terutama hal-hal seumpama ni. Kalau ada hadis yang bagi tahu kami bercakap masa sembahyang, itu adalah permulaan Islam. Ya. Jadi boleh bercakap, dan kata dia kami bercakap sesama kami masa sembahyang. Bila tak boleh bercakap? Ketika Allah Taala turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah itu ayat 238. Surah Al-Baqarah ialah surah Madaniyah, diturunkan di Madinah. Maksudnya sebelum diturunkan ayat ni, which is di Madinah. Masa di Mekah apa gitu gini, boleh bercakap tuan. Ya tak? Member masuk semayang lewat. Masuk buat. Allahu Akbar. Tengok member masuk. Daripada mana? Aku lewat tadi. Tapi sekarang buat pula dulu cerita. Jadi peringkat awal tak boleh. Jadi peringkat awal boleh. At the end tak boleh. Sedikit demi sedikit. Ya. Sama juga peramalan dalam semayang. Tuan-tuan ingat daripada angkat takbir Allahu Akbar sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekaligus ke? Tak. Persyaratannya sedikit demi sedikit. Step by step. Ya. Fardu ni dulu, fardu ni dulu, fardu ni dulu. Macam itulah cerita dia. Tapi bukan one shot. 23 tahun selepas Nabi wafat tu barulah sempurna ibadah solat. Tapi daripada awal dia sedikit demi sedikit. Macam sembahyang 5 waktu lah. Sembahyang 5 waktu tuan-tuan, bila difardukan ataupun disyariatkan bila? Isra' Mi'raj. Masa Nabi naik ke langit, jumpa dengan Allah tu. Boleh cakap jumpa dengan Allah. Cakap Allah bertempat pula kan. Ya tak? Bila Isra' Mi'raj tu? Tahun ke-11 Hijriah. Setahun sebelum Nabi tahun ke-11 kenabian. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Maknanya daripada jadi Nabi sampai tahun ke-11. 1 year before hijrah tu. 11 tahun tidak ada sembahyang 5 waktu. Yang ada hanya sembahyang 2 rakaat malam dan 2 rakaat siang sekurang-kurangnya. 11 tahun macam tu. Sebab objektif ataupun fokus utama di Mekah ni bukan ibadah, tauhid. Jadi banyak tak ada. Puasa Ramadan pun tak ada. Haji jauh sekali tak ada. Semayang pun hak basic-basic je. 5 waktu pun tak ada.
setahun sebelum Nabi berhijrah, which is 11 tahun Nabi jadi Nabi, baru 5 waktu difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Dia sedikit demi sedikit, tuan-tuan. Baik, itu cerita semayang. Ada graduality kan? Ya. Beransur-ansur tu penting, tuan. Hatta dalam kehidupan kita, prinsip ni amat penting sekali untuk kita praktikkan. Kita nak didik anak kita, kita nak berinteraksi dengan jemaah kita, apa-apa kita nak buat untuk pembangunan surau kita, kita praktiklah sedikit demi sedikit. Jangan kita berada di takut yang lama daripada dulu sampai sekarang. Buatlah perubahan sedikit demi sedikit. Ya. Boleh. Contoh lagi macam arak-arak. Ada tadarruj ataupun berasal-asal juga. Kerana ini prinsip agama. Ya, dekat awal arak boleh minum. Ya tak? Tapi Allah Ta'ala bagi tahulah arak ni tak bagus. Haram belum, tapi Allah Ta'ala bagi tahu arak ni tak bagus. Yas'alunaka 'anil khamri qul yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Itu surah Al-Baqarah juga, ayat 219. Al-Baqarah, Madinah. Jadi masa di Mekah tidak diharamkan arak, tuan. Bahkan sahabat Nabi minuman tradisi. Di rumah mereka ada tong-tong arak dah seumpama, dia pun minum aja. Ya. Pekat awal Islam. Di Madinah Allah Ta'ala mula terapkan arak ni tak bagus, tapi belum haram lagi. Mereka bertanya tentang arak, kerana arak ni merosakkan, memabukkan. Banyak benda tergendala dengan sebab arak. Jadi sahabat tanya Nabi, arak ni macam mana ni? Maka Allah Ta'ala jawab, bila mereka tanya kamu tentang arak, cakap arak ni ada kebaikan dan ada keburukannya. Apa kebaikan arak? Dia minuman. Sedap pula tu. Sedap tu. Anak pun tak pernah minum lagi, tapi katanya sedap lah. Ya tak? Kaya, sedap tu kot. Apa tu boleh buat bisnes. Oh, ekonomi, tuan. Ya tak? Boleh kaya-kaya. Tapi alhamdulillah negara kita tak ada bisnes arak kot. Ya tak? Tapi Allah Ta'ala kata keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Allah Ta'ala kata ada manfaat, ada mudarat, tapi mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Arak juga boleh dibuat ubat pada waktu itu. Ya. Sebab itu setelah arak diharamkan, Nabi tak pernah lagi buat ubat daripada arak. Dan bila sahabat tanya, boleh tak kami buat ubat daripada arak? Nabi kata tak boleh lah, buat haram. Rasulullah, arak ni ubat tak ubat? Nabi kata innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma hurrima 'alaiha. Allah Ta'ala tak akan buat ubat kepada umatku daripada apa-apa diharamkan oleh Allah. Arak diharamkan, dia tak akan jadi ubat, Nabi kata. Dan dalam hadis lain Nabi kata innahu laisa bidawa wa innahu da. Arak ni tak boleh jadi ubat, dia adalah pembawa penyakit. Ya. Cerita begitulah. Allah Ta'ala kata tak bagus. Jadi sebagai sahabat yang ada orang kata apa, keimanan yang lebih pada waktu itu, dia mula meninggalkan arak sedikit demi sedikit. Tak haram lagi, tapi Allah Ta'ala dah bagi hint, arak ni tak bagus. Kadang-kadang macam kita lah, nak larang sesuatu, tak boleh direct kata tak boleh, selu-selu lah, ya. Bagi alasan yang baik bahawa benda ni tak bagus untuk dilakukan, alasannya begitu begini, tapi kena tengoklah kan, gradually, selu-selu. Tengoklah keadaannya macam mana, situasinya macam mana, isunya apa. Bukan no-no gitu ke tak? Tengok. Kemudian one step after that, Allah Ta'ala tak bagi solat saja. Sebelum solat ataupun bila waktu tak solat ni boleh minum, tapi dekat-dekat nak solat tak boleh. Ya allazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Berat sikit tu. Mula-mula tak ada apa-apa. Cuma Allah Ta'ala bagi panduan sikit lah, arak ni tak bagus. After that Allah Ta'ala mengharamkan arak bila nak solat. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati arak. Yang ni jangan minum lah bila kamu nak solat, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Yalah, bila dah mabuk, patut-patut dia puji Allah, dia pergi cerca Allah. Betul tak? Macam mabuk kan. Jadi Allah Ta'ala cuma harapkan bila nak solat tak boleh.
Itu surah apa ya? Itu surah An-Nisa ayat 43 tak silap. Dan at the end of the day, saya tak pastilah dia punya precise time dia bila diharamkan. Tapi di Madinah, bila turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Itu surah apa ya? Saya tak ingat. Dan sama juga dengan ayat surah Al-Ma'idah ayat ketiga yang telah kita baca dulu. Ya. Makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah, surah Al-Ma'idah ayat 3 tu ada disebut al-khamru kan. Ya. Innamal maitah tak sebut tu tak ada. Itu tak sebut Arab. Innamal macam mana ayat tu? Al-Ma'idah ayat 3 tu. Lupa. Syarah. Ya, ayat yang kita baca dulu ni. Ada yang tidak amanu kan? Dia Yohanes kan? Bila ada Quran, ada tengok. Dia start ayat tu macam mana? Ayat. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Tak sebut Arab. Itu ayat lain. Surah apa? Saya pun lupa. Nanti tengok balik. Tapi Allah Taala kata ya allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Allah Taala tak bagilah. Allah Taala kata arak ni adalah najis daripada amalan syaitan, maka hendaklah kamu tinggalkan. Baru haram. Dan banyak lagi lah, atau adalah beberapa kes lain. Riba pun sama juga, tuan-tuan, riba sama juga. Riba pada peringkat awal tak dilarang. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu riba ni tak bagus. Ada orang arak ni macam minum arak juga. Arak dia minum minuman tradisi, minuman masyarakat, everyone minum. Riba pun sama juga. Peniaga-peniaga semua buat riba. Riba hutang, bagi pinjaman ambil bunga. Riba jual beli. Dia buat pertukaran emas dengan emas, kuantiti tidak sama. Pertukaran makanan ruji sesama makanan ruji, tamar dengan tamar pun tidak sama. Yalah, member kadang-kadang bukan pinjam duit saja. Kadang member pergi pinjam gandum. Ya tak? Pinjamlah gandum boleh seguni. Ambil lah seguni, nanti bayar 2 guni ya. Boleh, itu bukan boleh, ada dilakukan. Boleh tak? Pinjam 1 kilo atau 1 guni beras, bayar balik 2 guni beras, boleh? Boleh tak? Adakah muamalat sini? Tak ada? Kena ada. Fiqh muamalat ni menarik tuan-tuan. Saya banyak tempat ajar fiqh muamalat, dah 3-4 tahun, 6 tahun dah. Suruh ikhwan tu 6 tahun dah saya ajar. Dah separuh dah. Buku nota muamalat saya. Boleh tak? Kita buat pertukaran ataupun orang pinjam makanan ruji seumpama itu, suruh bayar lebih, boleh? Ramai orang tak tahu. Pasal tak belajar dan tak ada fiqh muamalat. Tak boleh. Makanan ruji ni tuan-tuan, banyak mana awak pinjam, banyak itulah awak kena pulangkan balik. Dia sama macam duit juga. Kerana orang bukan hanya pinjam duit, orang pinjam. Piramli dah buat movie dah tuan. Sudin tu adik-beradik Aziz, adik-beradik Tapi kedekut na'udzubillah, Aziz pinjam 1 gantang, dia sepulang balik 2 gantang. Riba ni bukan hanya dalam konteks pinjam meminjam wang dinar dirham lah zaman dulu, sekarang wang kertas lah. Tapi pinjam meminjam makanan ruji seumpama itu pun tidak boleh. Hatta dalam konteks bisnes pun nak buat pertukaran makanan seumpama itu, makanan ruji dah ya, tidak dibenarkan. Kalau mazhab Syafi'i lagi ketat, bukan hanya makanan ruji, apa-apa makanan pun tak boleh dengan kuantiti dan nilai yang tidak sama. Sebab tu unfortunately lah, very sorry to say lah ya, dalam konteks muamalah ni kita banyak juga ataupun adalah sebahagian yang kita tak ambil mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i dapat ni dia ketat sikit. Kita banyak ambil Hambali, hatta bukan muamalah saja, dalam bab zakat pun kita dah banyak guna pakai daripada mazhab lain. Hanafi, Hambali, Maliki ya. Jadi riba pun sama juga. Allah nak bagi tahu riba tak bagus. Kita buka sini lah surah Ar-Rum ayat 39 ya. Kemudian Allah Taala larang riba secara berganda-ganda. Sikit-sikit boleh, banyak-banyak tak boleh. Ya allazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba berganda-ganda.
Mana boleh haram sekaligus. Sikit-sikit je lah. Mula bagi tahu riba tak bagus. Kemudian haramkan yang berganda-ganda sahaja, yang compounding. Ya. Macam Arab lah. Haram waktu semayang saja. Waktu lain boleh. Ini yang berde baru tak boleh. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Bila diharamkan riba tuan-tuan? Ketika pembukaan Mekah atau Haji Wada. Siapa lupa? Cerita dia ujung-ujung lah. Tahun 9, 10 Hijriah. Mana dekat-dekat Nabi nak wafat, barulah diharamkan riba secara total. Ya. Pasal riba ni memang sukar untuk dibersihkan ataupun dibantras pada waktu itu. Jadi sedikit demi sedikit. Dia haram juga. Jadi ada benda peringkat awal dibolehkan, dia beli kelonggaran, at the end dia tak boleh. Tapi ada benda sebahagiannya mula-mula tak boleh. Tapi at the end Nabi benarkan. Ya. Peringkat awal dulu tuan-tuan, kalau nak semayang wajib ambil wudu setiap kali nak solat fardu. Every time of obligatory prayers. Masuk Zuhur ambil wudu. Sekarang Asar ambil wudu lagi. Sekarang Maghrib ambil wudu lagi. Ya. Hatta kata Buraidah al-Sahih Bukhari, kana Nabi yatawadda 'inda kulli salat. Nabi berwudu setiap kali nak solat, yang ni solat fardu lah. Memang awal-awal begitu. Saya ada wudu lagi tak batal. Tak batal tak boleh. Pasal Allah Taala kata ya allazina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Sampai habis tu. Allah Taala kata wahai orang beriman, bila kamu nak solat, kamu kena wudu. Jadi nak solat, yang ni fardu masuk waktu wudu. Kalau ada wudu belum batal pun kena ambil wudu juga. Tapi at the end of the day, masa pembukaan Mekah tahun ke-8 Hijriah atau 7 Hijriah macam tu lah. Saya tak ingat, sorry lah ya. Pak Jarrah ni saya ni sikit. Tapi ujung lah cerita dia. Barulah Nabi berwuduk 5 waktu solat dengan wuduk yang sama. Dan bila dia ditanya oleh Umar, wahai Rasulullah, sebelum ni kalau nak semayang ambil wuduk aja. Kenapa sekarang kamu semayang ke 5 waktu dengan satu wuduk? Sebab Nabi tak batal lagi kan. Apa kata Nabi? Nabi kata, amdan ya Umar. Aku saja buat begini wahai Umar. Maksudnya telah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Total Zuhur tadi ambil wuduk semayang. Lepas tu sampai Asar tak ketuk-ketuk. Kencing pun tak buatlah perkara membatalkan wuduk. Tak wajib ambil wuduk yang baru, tapi disunatkan saja. Dia panggil tajdid tu kan. Tapi kalau tak ambil tak apa. Semayang saja dengan wuduk Zuhur tadi. Tiba-tiba sampai Maghrib tadi. Zuhur tadi tak batal lagi. Sebab tak ketuk, tak kencing, tak buat perkara yang membatalkan wuduk. Tak apa boleh. Lepas tu Maghrib duduk kat surau dengan kuliah. Tak ketuk, tak kencing, tak apa. Isyak jari semayang dengan wuduk yang sama. Boleh? Boleh, walaupun ke 5 waktu. Bahkan kalau 1 minggu tuan-tuan tak batal wuduk, mana tahu kan. Tak berak, tak kencing, tak tidur. Ada ke manusia begitu? Saya tak tahu kan. Kalau tidak batal wuduk, which is tuan-tuan saja yang tahu batal atau tidak. Orang lain tak tahu. Mana saya tahu wuduk tuan-tuan? Tuan-tuan pun tak tahu wuduk saya. Tuan-tuan tengok sendirilah wuduk tuan-tuan ada ke tidak. Kalau ada, tuan-tuan boleh proceed semayang dengan wuduk itu, walaupun wuduk yang seminggu lepas. Hatta kalau sebulan lepas. Sebulan tak batal wuduk. Mana tahu ada orang ni luar biasa, kita mana tahu kan. Sekarang ni banyak orang yang luar biasa ni, tak tahu lah kan. Tapi akhirnya dibenarkan, diberi keringanan. Sama lelaki ni pun. Mula-mula tak boleh makan kuda. Daging kuda tu lah ya. Bukan makan kuda seketut, tak. Makan daging kuda tak dibenar. Tapi at the end of the day, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kelonggaran. Jadi boleh makan daging kuda. Siapa pernah makan daging kuda? Ada orang pernah makan daging kuda? Tak pernah. Memang daging kuda ni keras tak? Dan saya kecil-kecil memang saya tak ingatlah berapa kali, tapi saya ada memakannya. Mungkin 2 atau 3 kali. Kerana depan rumah saya tu ada toke kuda, nama dia Ma'il Kuda, arwah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia memang bela beberapa ekor kuda untuk race. Dan bila kuda dia sudah tidak boleh race lagi,
dia akan sembelih dan dia akan jamu orang kampung, makanlah kuda seekor, macam makan lembu. Dan saya memang makan kuda. Waktu tu saya ingat tahun 86, 87, saya dah darjah 3, darjah 4 masa tu. Ya. Jadi saya ada pengalaman lah makan kuda waktu kecil-kecil. Tapi saya tak ingat banyak lah tuan. Yang saya ingat daging kuda ni keras. Tapi dia tak beza banyak lah dengan daging lembu. Cuma ada beza sikit, dia keras, dia liat. Ya. Jadi tuan-tuan kalau ada restoran kuda ke apa, pergilah rasa ya. Tidak haram insya-Allah, dan tidak makruh juga. Ya. Insya-Allah taala. Jadi tiga lah makanan yang dilarang. Pertama ialah yang memakan dengan taringnya, yang kedua yang memakan dengan kukunya, yang ketiga ialah keldai. Ya. Asal pada hadis ini. Tapi kedai itu kedai yang jinak, yang dipelihara. Adapun kalau kedai-kedai liar yang berada di hutan dan seumpamanya dibenarkan. Kerana Nabi ada sebut al-humur al-ahliyah. Hema ataupun keldai yang dibela, yang jinak. Nabi sebut. Jadi yang tak dibela tak disebut. Sebab itu majoriti para ulama kata yang disebut sahaja dilarang, adapun yang tidak disebut tidak dilarang. Kalau ada kedai-kedai yang dia buru ya, dia tahan perangkap di luar sana, maka bolehlah. Saya pun tak tahulah macam mana rasa kedai tu. Sebab kita pun tak pernah makan kan. Tapi kalau ada yang liar boleh, yang jinak tidak boleh. InsyaAllah ta'ala next nanti yang keempat, kita akan bincang tentang makanan yang dilarang khususnya daripada haiwan al-jallal, haiwan yang memakan najis seperti bangkai, tahi dan seumpamanya. Ini memang haiwan yang jenis makan benda tu lah. Kalau dia haiwan tak makan benda tu, tapi sekali-sekala dia makan, tidak ada masalah. Macam kita tengok ayam kita, itik kita kadang-kadang tahi anak kita yang berak depan rumah tu, dia pergi patut-patut, dia pergi makan. Oh, tak boleh makan ni. Ada nanti dulu. Yang tak boleh ni adalah haiwan yang sentiasa memakan. Bela ayam, simpan ayam dalam beban, kemudian bagi tahi setiap hari kat dia. Itu tak boleh. Ya. Tapi tak boleh pun ada ulama yang kata makruh saja, tidaklah haram. Ya. Kita mazhab Syafi'i makruh tidak haram. Tapi sebaik-baiknya haiwan itu dikurung terlebih dahulu. Ya. Maksudnya kalau kita nak sembelih tu, kita jangan bagi makan najis lah. Tapi tak ada orang buat. Contoh kalau ada orang buat, dia bagi haiwan dia makan najis. Haiwan tu halal, tapi dengan sebab dia makan najis, dia termasuk dalam larangan Rasulullah. Ya. Jadi macam mana nak buat? Kita hentikan daripada memberinya najis selama beberapa hari. Katanya kalau haiwan tu kecil 3 hari, kalau haiwan tu besar sikit 1 minggu, kalau haiwan tu besar lagi 1 bulan atau 40 hari. Macam ayam, itik, itu 3 hari 4 hari lah. Kalau kambing, kalau biri-biri itu 7 hari. Tapi kalau lembu boleh sebulan atau 40 hari, katanya macam tu lah ya. Ulama bagi panduan lah. Cerita dia tak boleh lah ya. Dan sebagai haiwan memang dilarang kerana dia makan najis lah. Termasuk haiwan buas saya sebut tadi. Ada haiwan-haiwan yang lain yang pada zahirnya macam okey, macam burung gagak. Kenapa kita dilarang makan burung gagak? Salah satu sebab ialah kerana dia memakan najis. Ya'kulul jif. Mana haiwan yang makan najis memang tak boleh. Betul tak? Gagak tu memang dia makan najis tuan. Jadi tak boleh. Dan memang ada nas lah yang Nabi larang makan gagak. Nabi suruh bunuh. Nabi suruh bunuh gagak. Bila suruh bunuh ni, mana tak boleh makan lah. Haiwan yang Nabi larang makan pun tak boleh makan. Haiwan yang Nabi larang bunuh pun tak boleh makan. Haiwan yang Nabi suruh bunuh pun tak boleh makan. Dan kebiasaannya haiwan yang Nabi suruh bunuh atau larang bunuh, dia tertakluk kepada larangan-larangan yang am yang telah kita kongsikan sebelum ini. Ya. Nabi larang bunuh cicak, maka tak boleh makan. Bukan hanya kerana Nabi larang bunuh. Nabi suruh bunuh cicak, jadi tak boleh makan lah cicak sebab Nabi suruh bunuh. Apa-apa yang Nabi suruh bunuh tak boleh makan. Tapi bukan sekadar itu, kita juga tak boleh makan cicak bukan kerana Nabi suruh bunuh saja, tapi kerana dia makanan jijik. Jijik tu. Nabi suruh bunuh ular yang berbisa, memang tak boleh makan dengan sebab Nabi suruh bunuh. Tapi bukan sebab tu saja. Sebab dia juga ialah kerana ular adalah haiwan yang jijik. Ya?
dah beritulah dalam konteks-konteks yang lain, insya-Allah taala. 50 minit. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Kalau ada 5 minit saya jawab soalan. Kalau tak ada kita stop. Bismillah. Kalau tak ada, saya kira semua telah difahami. Dan insya-Allah taala sebab pada ini kita sambung yang ke seterusnya ya. Itulah larangan memakan haiwan yang memakan najis al-jalalah, insya-Allah taala. Tapi lepas puasa lah kot. Bulan depan kita dah puasa. Kita tak ada kuliah, after raya lah insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Taala beri kesihatan kepada kita dan memberi kemudahan yang baik daripada Allah SWT. Yang tak baik itu ulama saya. Dan mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya ya. Aku lakul azza sazimati walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.